berkenaan dengan polemik hudud yang boleh menimbulkan insiden ataupun fenomena Islamofobia. Apabila berbicarakan tentang topik Islamofobia, kita kena maklum bahawa Islamofobia itu telah berlaku sejak pada zaman Rasulullah SAW. Bermakna Islamofobia itu boleh berlaku di kalangan orang Islam sendiri maupun di kalangan orang bukan Islam. Di antara isunya, adakah pelaksanaan hudud itu boleh menimbulkan Islamofobia kepada Islam? Apabila membicarakan tentang Islamofobia ini, kita perlu jujur dalam membicarakan isu tersebut. Kerana pelaksanaan hudud ini bukanlah merupakan perkara yang baru dan ianya sudah pun dibicarakan sepanjang zaman berkenaan dengan hudud. Kenapa tidak adanya isu berkenaan apabila kita meluluskan undang-undang jatuhkan hukuman bunuh kepada di dalam kes pengedaran dadah? Kenapa tidak adanya persoalan apabila dalam kes memiliki senjata api juga kita ada hukuman bunuh yang sangat berat hukumannya itu? Tetapi apabila ianya melibatkan hudud, apabila ada undang-undang untuk memotong tangan bagi pencuri, maka kita persoalkan tentang perkara tersebut. Saya tertarik dengan satu kisah ketika saya berada di UK, United Kingdom, di dalam satu perbincangan dengan Yvonne Ridley yang telah memeluk Islam. Apabila ada para peserta ataupun para perbincangan tentang isu hukuman bunuh ini, apabila seorang bukan Muslim itu mempertikaikan tentang kerelevanan hukuman bunuh, dan Yvonne Ridley yang baru saja memeluk Islam mengatakan bahawa apa kata sekiranya orang yang dibunuh itu adalah ibu bapa kamu. Itu merupakan jawapan yang sangat begitu mendalam yang diberikan oleh seorang yang baru saja memeluk Islam. Apabila kita perjelaskan tentang isu polemik hudud yang boleh membawa Islamofobia, kita perlu melihat dari segi aspek pelaksanaan itu, adakah ada dan pernah pelaksanaan itu, bagaimanakah model yang kita laksanakan hudud itu. Saya mengakui bahawa ada terdapat pelaksanaan hudud yang telah memberikan imej yang negatif terhadap pelaksanaan undang-undang jenayah Islam itu. Jika kita lihat sejak daripada tahun 1972, setelah berlakunya revolusi Islam, maka terdapat lebih kurang 7 negara yang cuba mengislamisasikan negaranya, termasuk untuk mengislamisasikan undang-undang jenayah Islam. Ini termasuk negara Pakistan, Sudan, North Nigeria, Libya dan beberapa negara lain, termasuk negara UAE, United Arab Emirates, dan juga Brunei, termasuk Malaysia. Malaysia, negeri Kelantan dan negeri Terengganu juga telah cuba untuk mengislamisasikan undang-undang jenayah Islam di dalam pelaksanaan undang-undang di negeri-negeri mereka. Jadi secara umumnya, apakah yang kita perlu lihat? Adakah model-model yang pernah dilaksanakan ini pada waktu ini daripada 50, kalau kita lihat daripada 196 negara di bawah United Nations, di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan kita lihat juga daripada 56 buah negara di bawah negara-negara Islam OIC, maka berapa negara yang telah melaksanakan hukuman hudud? Ya? Dan negara yang telah melaksanakan hukuman hudud itu, adakah ianya dapat pertama membantras jenayah, yang kedua, adakah ianya dapat menampilkan keadilan kepada masyarakat, yang ketiga, adakah ianya dilaksanakan secara menyeluruh dan ianya terpakai kepada semua individu yang terdapat di negara itu. Itu yang kita perlu persoalkan. Jadi bila melaksanakan hukuman hudud, kita juga perlu membicarakan tentang adakah hukuman hudud itu berlawanan dengan hak asasi manusia. Barulah kita boleh mengatakan bahawa ianya boleh menimbulkan imej yang buruk. Tetapi dari sudut falsafahnya, secara jujur, secara akademiknya, jika kita lihat daripada falsafah pelaksanaan undang hudud itu, ianya adalah sangat dekat dengan menepati hak asasi manusia itu sendiri. Ya, saya bagi contoh kajian yang telah dilaksanakan oleh Asian African Legal Consultative Legal Organisation di New Delhi, satu institusi antarabangsa yang mengkaji tentang undang-undang jenayah Islam dan hak asasi manusia. Mereka telah membuat kesimpulan bahawa undang-undang jenayah Islam itu adalah sepadan, selaras dan bertepatan dengan
hak asasi manusia untuk memelihara akal, untuk memelihara agama, untuk memelihara harta, untuk memelihara keluarga. Ini disokong oleh kajian yang telah dilaksanakan oleh Profesor Omar Sharif Bashuni, seorang sarjana dikenali sebagai Father of Islamic Criminal Law, di mana beliau mengatakan bahawa setelah beliau meneliti tentang pelaksanaan undang-undang jenayah Islam itu, kerangkanya itu adalah sangat bertepatan dengan hak asasi manusia. Malahan pada satu ketika aspek undang-undang hudud itu, undang-undang jenayah Islam itu melebihi ataupun melangkaui undang-undang sedia ada, undang-undang manusia, dalam aspek memelihara agama, akidah, memelihara keluarga, memelihara dignity, maruah dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahawa secara akademiknya, secara jujur, bahawa undang-undang jenayah Islam adalah compatible dan bertepatan dengan hak asasi manusia berdasarkan dengan kerangka falsafah undang-undang jenayah Islam itu sendiri. Ini yang perlu kita pertekankan. Ya, selain daripada itu, polemik hudud sebenarnya sekiranya kita bicarakan dengan aspek yang secara inklusif, iaitu meraihkan kepelbagaian dengan mengambil kira metodologi dan juga kejujuran satu pihak itu, kepakaran tersebut, maka hudud ini sebenarnya akan mendapat kefahaman kepada masyarakat itu lebih lagi. Malahan ianya akan dianggap sebagai salah satu daripada pendekatan yang boleh menurunkan kadar jenayah dan seterusnya mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Jadi saya ingin ringkaskan kepada di sini ialah, ya, walaupun kita faham bahawa undang-undang yang lain juga tidak perlu mendapatkan kefahaman masyarakat secara menyeluruhnya, seperti sebagai contoh GST, maka kita tidak perlu lagi mendapat kefahaman rakyat baru kita boleh melaksanakannya. Tetapi dalam isu hudud ini, apa yang ingin saya bawa adalah kerana terlalu banyaknya aspek negatif dan juga Islamofobia ataupun yang kefahaman yang misunderstanding, kefahaman yang menyeleweng itu terhadap isu-isu hudud ini, ianya perlu diberikan kefahaman juga kepada masyarakat, dan dalam masa kita perlu berusaha untuk menyediakan facilities dan ada berbagai aspek teknikal untuk melaksanakan hukum hudud. Jadi secara ringkasnya apa yang ingin saya katakan bahawa ialah kefahaman yang betul dan benar terhadap hudud sebenarnya mampu untuk menjelaskan bahawa sebenarnya hukum hudud ini adalah suatu hukuman, suatu undang-undang yang sangat friendly ataupun sangat compatible dengan hak asasi manusia. Malahan ianya adalah di antara pendekatan yang terbaik untuk memelihara pelbagai aspek kemaslahatan masyarakat, dan segala bentuk negatif dan polemik hudud yang dibawa di dalam masyarakat kita perlu hindari melalui pendekatan-pendekatan yang berhikmah. Dan dengan itu saya sarankan kepada semua pihak, masyarakat sivil, kerajaan mahupun badan-badan berautoriti agama pada waktu ini perlu turun ke masyarakat, perlu perjelaskan kepada masyarakat, perlu adakan street dakwah, perlu adakan promosi seperti GST, perlu adakan kempen bagaimana untuk memahami hudud, dan dengan pemahaman inilah yang akan dapat memberikan keharmonian dan seterusnya kefahaman kepada masyarakat dan penerimaan seterusnya kepada kesyumulan dan keharmonian agama Islam itu sendiri.